Maaf di atas masalah teknikal yang tidak dapat dielak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Puan Anis Isnaiza binti Mat Hariri, Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan JPN Johor. Yang dihormati Cik Afifah binti Arifin, Penolong PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan Sektor Pembelajaran PPD Kulai. Yang berusaha Puan Adila binti Kadir, Pengetua SMK Seri Pelai Perdana. Yang dihormati Puan Haja Aminah binti Rasuli, Penolong Kandang Pentadbiran SMK Seri Pelai Perdana. Barisan Pentadbir SMK Seri Pelai Perdana, pegawai-pegawai SSTP Negeri dan USTP daerah dari seluruh Malaysia. Yang disayangi Cikgu Syaridah bin Abdul Jalil, GPM SMK Seri Pelai Perdana selaku penyelaras program pada hari ini. Yang dikasihi Cikgu Hairul Nisa dan Cikgu Muhammad Hidayat, Guru Pusat Sumber yang mengurus perjalanan program pada hari ini. Guru-guru PSS dan SMK Seri Pelai Perdana, semua warga pendidik tidak kira pentadbir, guru, GPM yang turut bersama, serta semua rakan-rakan pengawal pusat sumber dari sekolah menengah pelbagai negeri. Dan istimewa kepada semua adik-adik pengawal pusat sumber sekolah rendah yang turut bersama kita pada petang ini. Selamat menyertai diucapkan kepada semua peserta kepengurusian mengurus portal pusat sumber sekolah. Bersyukur kita kehadrat ilahi dengan izin dan kurnianya dapat kita berkumpul secara dalam talian pada petang ini. Sebagai permulaan majlis, dijemput pengerusi pengawal pusat sumber kami, Muhammad Akil Zahran bin Zamri untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan majlis yang diadakan pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك خلاق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك بر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang punya segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, pada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang diadakan pada hari ini, berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami, dan dari berbuat taat kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika bina wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi PPS kami sesi 2020 dan 2021 yang akan tamat perkhidmatannya akhir bulan ini. Dari jauh mencari ilmu supaya kental. Hanya di maya kita bertemu, mencari ilmu berkaitan portal. Portal PSS bukanlah mesti hanya bantu data PSS. Normal baru itu pasti ke arah pendigitalan PSS. Seterusnya, majlis diserikan lagi dengan ucapan pemberi semangat kami untuk warga pusat sumber yang sentiasa mendapat sokongan penuh barisan pentadbir kami. Dengan ini, majlis mempersilakan Tuan Pengetua kami, Puan Adila binti Kadir untuk memberi sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada adik Aiman Syafiq yang bertindak selaku perantara program kita pada petang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam SMK SPP Champions ditujukan khas buat yang berbahagia Puan Anis Isnaizah binti Mat Hariri, Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Cik Afifah binti Arifin,
penolong PPD Sumber dan Teknologi Pendidikan, Sektor Pembelajaran PPD Kulai, yang dihormati Puan Hajah Aminah binti Rasuli, PK Pentadbiran SMK Seri Pulai Perdana, Barisan Pentadbir SMK Seri Pulai Perdana, pegawai-pegawai SSTP Negeri dan USTP daerah dari seluruh Malaysia, yang dihormati Encik Syahreda selaku penyelaras program, Cikgu Hairul Nisa dan juga Cikgu Muhammad Hidayat iaitu Guru Pusat Sumber SMK Seri Pulai Perdana yang mengurus perjalanan program petang ini, guru-guru SMK Seri Pulai Perdana, semua warga pendidik, tidak kiralah sama ada pentadbir, guru-guru, guru perpustakaan media yang turut bersama, semua anak-anak pengawas pusat sumber dari sekolah-sekolah menengah pelbagai negeri, serta yang teristimewa kepada semua anak-anak cilik pengawas pusat sumber sekolah rendah dari seluruh Malaysia yang turut bersama kita pada petang yang berbahagia ini. Pertama dan selamanya saya mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya diberikan ruang untuk berbicara bersama tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak pengawas pusat sumber sekolah semua. Saya doakan agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan terlindung daripada pandemik COVID-19. Sebenarnya pada peringkat awal perancangan program ini, saya difahamkan hanya melibatkan beberapa orang guru perpustakaan media sahaja, tetapi kerana mendapat permintaan yang tinggi dan meluas, maka kita sebarluaskan program ini. Jadi alhamdulillah dan terima kasih atas kesudian anda semua untuk turut serta dalam program perkongsian mengurus portal PSS bersama anak-anak PSS SMK Seri Pulai Perdana pada petang yang berbahagia ini. Untuk makluman semua, portal PSS SMK Seri Pulai Perdana ni baru sahaja berusia 1 bulan, tapi apa yang membanggakan, kami telah menerima lebih 1,000 pelawat untuk menjadikan portal ini sebagai sumber rujukan masing-masing. Pada petang ini juga saya sangat berbangga sebab 8 panel yang bersama dengan kita ini adalah terdiri daripada anak-anak pengawas pusat sumber tingkatan 4 dan 5 SMK Seri Pulai Perdana iaitu Putri, Hadfin, Alia, Safri, Syed, Aiman, Naomi dan juga Syasha. Syabas cikgu ucapkan untuk anak-anak semua dan cikgu sebenarnya sangat-sangat bangga dengan kemanjadian anak-anak semua terutamanya dalam menguruskan pusat sumber sekolah kita. Okey, seterusnya sebenarnya objektif utama program kita pada petang ini adalah untuk perkongsian ilmu, perkongsian ilmu semata-mata dan bukannya kami berniat untuk mengajar mana-mana pihak. Selain daripada itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemahiran ICT, kemahiran berbahasa untuk menyampaikan maklumat secara jelas serta memupuk keyakinan diri untuk membentangkan kepada semua yang menyertai program kita pada petang ini. Jadi saya doakan semoga objektif yang kita rancangkan ini tercapai. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Syahriman dan Cikgu Suhaila iaitu Wakil Pertubuhan Guru Perpustakaan Media Malaysia peringkat negeri Johor selaku pegawai teknikal dan pendaftaran peserta program kita pada petang yang berbahagia ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada syarikat Buhab dan juga syarikat Di Sawah Printing yang menaja hadiah kepada para pemenang bagi pertandingan literasi maklumat portal PSS SMK SPP nanti. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada semua yang menyertai program perkongsian kita pada petang ini dan saya doakan semoga program ini berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan oleh 8 panel kita dapat dimanfaatkan oleh semua anda. Oleh anda semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kembali kepada pengacara. Terima kasih Tuan Pengetua di atas kesudian bersama kita dan menyampaikan ucapan itu tadi. Sebelum kita memulakan perkongsian ini, izinkan saya berkongsi serba sedikit tentang portal PSS SMK Seri Pulai Perdana. Ianya bermula apabila penolong kandang pentadbiran kami berkhusus mewakili Tuan Pengetua bersama pensyarah IAB tentang pengurusan pusat sumber. Penolong kandang pentadbiran kami dicabar oleh pensyarah IAB supaya menjadikan pendigitalan PSS. Tanggungjawab ini pula diberi kepada GPM klien kami, Cikgu Syahrida. Walaupun PSS kami sudah mempunyai Facebook dan Instagram PSS sendiri yang cukup aktif,
Di sini juga, kami ingin merakamkan penghargaan kepada Cikgu Sarip yang telah membantu mewujudkan tapak asas utama portal PSS kami pada 1 Mei 2021. Hari ini saya mewakili warga PSS SMK Sri Pelai Perdana ingin memaklumkan kepada semua, inilah pemikiran seorang GPM kesayangan kami yang sangat luar biasa. Berfikiran jauh, berfikir cepat dan tepat sebelum mengurus sesuatu, siapa, bagaimana, bila dan kenapa. Perlu diwujudkan dan dia sentiasa percaya kepada kebolehan pengawal sumbernya dari dulu lagi. Portal PSS kami baru berusia sebulan, tetapi kami telah dibentuk dalam satu pasukan. Diberi tugasan fokus untuk belajar, mengkaji kelemahan dan permasalahan, kerap bermesyuarat secara Google Meet dan menyahut cabarannya untuk menjadi seorang yang mahir dan fokus dalam bahagian masing-masing. Alhamdulillah hari ini dan di masa akan datang kami mampu berkongsi dengan semua, insya-Allah. Semoga semua rakan-rakan dan adik-adik pengawal pusat sumber boleh melakukannya seperti kami. Membuat portal sangat mudah, tetapi untuk mengekalkan keaktifan dan sentiasa mengemas kini data terbaharu memerlukan kepakaran dan satu pasukan yang mengurusnya. Tanpa melengahkan masa lagi, perkongsian kita pada petang ini dimulakan dengan PPS Puteri Imadiana binti Muhammad Zahar dengan kepakarannya dalam cara membuat tajuk dan menambah tapak di dalam portal. Dipersilakan. Maaf. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya PPS Puteri Imadiana dari SMK Sri Pelai Perdana. Hari ini saya akan kongsikan cara untuk membuat tajuk dan menambah tapak di dalam portal. Next, cikgu. Perkara yang paling penting untuk menguruskan portal ialah sign in email. Cara untuk sign in email ialah bawa cursor ke bahagian atas dan klik pada logo email. Sign in email yang digunakan khas untuk menguruskan portal. Selepas itu, klik pada edit yang berada di sebelah kirinya. Next, cikgu. Baiklah, saya akan mulakan perkongsian saya pada hari ini. Yang pertama, saya akan kongsikan cara untuk membuat tajuk. Cara untuk membuat tajuk ialah klik pada simbol A, kemudian drag dan jadikan ia satu bentuk segi 4. Next, cikgu. Klik dalam segi 4 tersebut dan tuliskan tajuk yang dikehendaki. Kemudian tajuk yang ditulis boleh diedit di sebelah kanan terdapat text properties. Di bawahnya ada tertulis font and paragraph. Di situ cikgu-cikgu dan rakan-rakan boleh tulis, boleh ubah size atau warna font dan sebagainya. Di bawahnya pula terdapat background and border. Di cikgu-cikgu dan rakan-rakan boleh menambah warna dan meletakkan border di sekeliling segitiga yang dibuat sebentar tadi. Next, cikgu. Jadi siaplah tajuk kita. Perkongsian saya yang kedua ialah menambah tapak. Cara untuk menambah tapak, klik pada page yang berada di sebelah kiri atas dan kemudian klik pada 3 dot yang untuk tajuk utama. Tajuk utama, macam mana nak cari tajuk utama ialah Jawatan Kuasa Pengawas Pusat Sumber, dia punya tajuk utama ialah Kuasa Pengawas Pusat Sumber. Jadi klik pada 3 dot organisasi, kemudian next, cikgu. Kemudian klik pada duplicate. Selepas itu scroll ke bawah hingga cikgu-cikgu dan rakan-rakan jumpa copy of organisasi. Di situ cikgu-cikgu dan rakan-rakan boleh klik pada rename untuk mengubah nama. Mengubah nama amat penting untuk memastikan tiada kekeliruan semasa linkkan tapak. Next. Selepas itu kita boleh delete, kita boleh buang apa yang tidak berkenaan. Cara untuk delete, right click pada bahan yang hendak dibuang, kemudian klik pada delete.
Selepas itu, cikgu dan rakan-rakan bolehlah tambah bahan yang dikehendaki. Next, cikgu. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada tersilap bahasa sepanjang perkongsian saya. Maaf. Terima kasih kepada PPS Puteri yang Ayu itu tadi. Seterusnya, kongsian kita diteruskan dengan PPS Syed Razwan Hilmi bin Syed Noris Hikmi untuk berkongsi kemahiran animasi di portal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syed Razwan Hilmi dari SMK Seri Belai Perdana. Saya akan terangkan bagaimana kita linkkan tapak dan juga cara kita buat animasi atau GIF menggunakan Photoshop. Baiklah, perkara pertama yang saya akan mengajar ialah cara kita nak linkkan tapak. Yang pertama, kita perlu pergi ke butang ini. Dia ada huruf A di tengah-tengah petaknya dan ia tulis teks dalam bahasa Inggeris. So, kita akan klik butang itu dan kita punya mouse akan jadi tanda palau. Kita akan tekan lama-lama butang belah kiri mouse kita dan drag tanda palau itu dan jadi petak. Selepas kita sudah tarik pada petak yang kita nak, sama ada di tengah-tengah atau di tepi, ikutlah nak macam mana, kita akan lepaskan dan akan muncul satu petak. Selepas itu, kita tulis teks yang kita nakkan butang itu jadi. Contohnya, kita nak letak kenali PPS. So, kita akan type kenali PPS. Kita akan highlightkan perkataan tersebut dan tekan butang insert link. Butangnya nampak seperti begini. Selepas kita sudah tekan butang insert link, kita akan abaikan display text kerana kamu sudah set dia sebagai kenali PPS dan kita akan tekan line yang atasnya tulis paste a link or select a page. Selepas itu, anda akan mendapat satu list dan anda perlu tekan butang yang ada nama page yang anda telah buat. So bagi saya sudah buat page tu namanya sebagai kenali PPS dan saya akan tekan butang tersebut. Selepas anda sudah memilih page anda perlu tekan apply untuk supaya dia savekan settings itu semua. Selepas kita sudah applykan settings tersebut, anda akan dapat bahawa teks anda itu akan menjadi warna biru dan ada line di bawahnya. Jangan risau, untuk tukar color, kita hanya perlu tekan pada butang font color dan pilih color kita. Dan untuk buang line yang di bawah perkataan kita hanya perlu tekan butang underline. Jangan lupa untuk highlightkan perkataan sebelum menukarkan warna dan membuat underline yang hilang. Itulah cara kita linkkan tapak kita kepada tapak yang lain. Baiklah, selepas ini saya akan buka Photoshop dan menunjukkan anda macam mana kita nak buat butang custom kita sendiri yang mendukar-dukar warna. Baiklah, untuk mula kita akan first tekan butang file di dalam Photoshop dan tekan butang new. Ini supaya kita dapat buka page baru dan start kita punya projek. Selepas kita telah menekan butang new, abaikan semua benda yang lain dan hanya fokus pada kataan kategori yang ditulis background contents. Baiklah, anda perlu set background contents sebagai transparent ataupun dalam bahasa Melayu jernih supaya nanti background kita boleh dinampak teruslah, bukannya warna putih atau warna hitam. Selepas kita telah siap menukarkan background contents pada transparent ataupun jernih, kita akan tekan butang OK. Selepas itu, kita akan pergi ke atas lagi, tapi kali ini kita akan tekan pada butang view. Selepas anda telah menekan butang view, anda akan mendapat satu list dan pastikan anda tekan butang rulers dan snap. Ini supaya nanti kita nak senang set kita punya animasi itu di tengah-tengah. Selepas anda telah menekan tersebut, anda perlu pergi ke baris di atas yang ada nombor 864202 tu dan anda akan tarik dari situ dan turun bawah, pastikan anda tarik ke tengah-tengah page tersebut. Selepas itu, anda juga perlu buat yang sama untuk yang belah kiri punya. Selepas itu, kita akan tekan butang ini dan memilih butang rounded rectangle supaya kita dapat buat petak yang tidak mempunyai bucu yang tajam. Selepas itu, anda punya mouse cursor akan menjadi tanda palang lagi sekali dan anda perlu meletaknya di tengah-tengah pembaris yang anda buat tadi, awal tadi. Selepas telah letak betul-betul di tengah, anda akan tekan butang left click pada mouse anda dan tekan dan tarik sampai anda buat bentuk pil seperti begini. Selepas anda telah menyiapkan buat anda punya bentuk pil itu, anda akan tekan pada layer 1 di belah kanan bawah dan right clicknya, tekan butang belah kanan mouse. Selepas anda telah menekannya menggunakan right click, anda akan mendapat satu list dengan banyak perkataan, tapi abaikan, hanya fokus pada perkataan duplicate layer.
sebab kita nak buatkan dia banyak-banyak lapisan seperti kek lapis. Pastikan anda namakan layer-layer tersebut, layer 1, layer 2 dan layer 3, ataupun namakan sebagai benda lain pun boleh, asalkan senang untuk dikenal pasti. Selepas itu, kamu perlu menekan left click pada layer pertama. Selepas itu, anda perlu menekan butang yang ada bulgy itu supaya kita nak colourkan pil kita. Selepas kamu telah menekan butang bulgy itu, kamu akan pergi ke belah kanan atas dan ada banyak petak-petak warna. Anda akan pilih warna yang anda nak. Contohnya saya akan letak hijau, biru dan merah. Saya akan pilih hijau dulu untuk layer pertama. Tekan warna hijau dan saya akan tekan pada pil saya. Baik, sekarang tak nampak, tapi nanti waktu saya turn off layer lain, nanti anda boleh nampak layer pertama itu warna hijau. Selepas itu, anda akan menekan layer 2 pula, dan selepas itu anda akan menekan warna yang anda nak. Contohnya saya nak warna biru, dan anda akan buat benda yang sama pada layer kedua. Dan ulangi proses ini untuk layer yang ketiga sekali. Baiklah, selepas itu saya akan cantikkan butang kita dengan menekan right click pada salah satu daripada layernya. Tak kisah nak layer mana. So saya akan pilih layer ketiga. Selepas saya telah right clicknya, saya akan menekan butang blending option. Selepas itu saya akan memilih butang stroke untuk pastikan kita punya butang itu ada outline warna hitam. Dan saya akan menukarkan outline itu. Saya akan tukar size daripada 3 pixel jadi 15. Dan saya akan menukar warnanya daripada warna hitam menjadi warna putih. Kemudian saya akan menekan butang OK untuk savekan setting saya. Kemudian saya akan menekan butang right click pada layer ketiga lagi sekali dan menekan butang copy layer style. Ini supaya kita akan copy style layer lapisan itu yang kita telah buat dalam blending options. Selepas itu saya akan right click pada layer yang lain, iaitu layer 2 dan 1, dan menekan butang paste layer style supaya layer-layer tersebut mengikut style layer ketiga. Baiklah, sekarang kita akan mula proses animasinya. So pertama kita akan pergi ke atas dan mencari butang window. Pastikan anda menekan butang window itu, dan apabila anda sudah menekannya, anda akan mendapat satu list. Anda perlu mencari butang timeline dan menekannya untuk mendapat satu window baru di bawah. Anda perlu mencari butang create frame animation di dalam window di bawah itu dan menekannya. Lepas itu anda akan mendapat kotak kecil dengan gambar apa yang ada pada skrin anda. Selepas itu saya akan menekan butang ini untuk duplikatekan frame. Selepas saya telah duplikatekan frame, biasanya saya buat 9 kalau ada 3 color. Kalau ada 5 mungkin saya buat 15 macam tu. Lepas itu saya akan menekan pada frame yang pertama, yang paling kiri sekali. Dan saya akan pergi ke bahagian layer selepas menekannya, dan saya akan menutupi mata bagi layer ketiga dengan layer kedua. Di samping itu, saya akan pergi ke frame kedua pula, dan saya akan pergi ke bahagian layer dan menutupi mata layer ketiga dan juga layer pertama supaya kita dapat hanya melihat layer kedua. Tapi pastikan layer kedua anda punya mata masih terbuka, seperti begini. Selepas itu kita akan buat benda yang sama untuk yang frame ketiga. Dan untuk frame yang keempat pula kita akan ikut style frame yang pertama. Yang kelima ikut frame kedua dan yang frame keenam ikut frame ketiga. Dan kita akan ulang sampai frame ke-9. Selepas itu kita akan setkan time untuk dia menukarkan frame-nya. So, kita akan pergi ke frame pertama dan mencari 0 SEC ataupun 0 second. Kita akan pergi ke anak panah di sebelahnya. Kita akan menekannya dan anda boleh pilih anda nak dia berapa lama. Bagi saya, biasanya saya pilih 0.5 saat. Selepas itu, anda pula buat benda yang sama untuk frame kedua hingga frame ke-9. Apabila anda telah siap sampai frame ke-9, anda perlu pergi ke bawah 0.5 seconds itu dan anda akan cuba mencari perkataan once. Selepas anda telah menjumpa perkataan once itu, anda perlu menekan anak panah yang di sebelahnya dan tukarkannya kepada forever supaya animasi kita, kalau jika dia dah habis, dia akan asyik berulang-ulang saja tanpa henti. Selepas itu, kita perlu cek sama ada animasi kita berfungsi dengan betul atau tidak. Dengan itu, kita perlu menekan butang ini, iaitu anak panah ke kanan, dan kita akan tengok animasinya. Jika anda rasa animasi anda itu betul dan anda mahu save-nya, anda perlu pergi ke butang file dan anda perlu tekan pada butang save for web.
nanti akan muncul window baru, tapi abaikan semua benda yang lain, fokus pada hanya satu saja. Anda perlu fokus pada kategori looping options. Pastikan anda set itu sebagai forever. Jika sudah set, anda boleh tekan save. Pastikan anda namakan fail anda dan juga simpan di dalam folder yang senang dijumpai. Selepas itu anda dah siap dengan membuat animasinya dan anda boleh menutupi anda punya Photoshop. Sekian, itu sahaja daripada saya, Syed Azwan Hilmi bin Syed Nur Resmi. Saya minta maaf jika ada apa-apa salah silap dan terima kasih. Terima kasih kepada PPS Syed Hazwan yang macuk itu tadi di atas video penerangannya. Seterusnya, kita berehat sebentar untuk melihat video tentang PSS kami. Untuk pengetahuan anda, video itu tadi telah dihasilkan oleh GPM dan Senior Unit Media Pengawal Pusat Sumber kami untuk dibentang kepada KPM tentang outcome PSS kami. Kita teruskan dengan slot ketiga pula bersama dengan PPS Safrizal untuk berkongsi tentang memasukkan video ke dalam portal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya PPS Safrizal akan menunjuk cara untuk memasukkan video pada tulisan dalam portal. Sebelum kita memulakan langkah pertama, anda perlu mempunyai video dalam komputer anda. Next, cikgu. Okey. Pertama sekali,
buka Google Drive anda dan klik baharu di sebelah kiri. Kemudian, klik pada muat naik fail dan pilih video yang hendak dimasukkan dari komputer anda. Next, cikgu. Setelah selesai dimuat naik, right klik pada kongsi right klik dan kongsi pada fail yang telah anda upload di Google Drive. Next, cikgu. Seterusnya, klik terhad untuk memastikan pilihan anda ialah viewer daripada pilihan-pilihan tersebut. Setelah memastikan perkara tersebut, copy link dan klik selesai. Next, cikgu. Selepas itu, buka portal. Setelah memastikan perkara tersebut, copy link dan klik selesai. Next, cikgu. Selepas itu, buka portal dan highlight perkataan yang hendak dimasukkan video dan klik pada insert link untuk memasukkan link. Next, cikgu. Akhir sekali, paste link anda dan apply. Next. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan minta maaf jika ada salah silap. Terima kasih diucapkan kepada PPS Safrizal yang handsome dan diminati ramai itu tadi. Majlis perkongsian ilmu kita diteruskan lagi dengan slot keempat, iaitu bersama saya sendiri, PPS Ahmad Syafiq bin Aziman, dengan kemahiran memasukkan PowerPoint ke dalam portal. Assalamualaikum dan selamat petang. Anda masih bersama saya, Ahmad Syafiq, PPS SMK Sri Pulau Perdana. Saya akan menerangkan tentang cara memasukkan PowerPoint ke dalam portal. Next. Sebelum saya menerangkan cara tersebut, saya akan menghuraikan fungsi PowerPoint untuk portal. Yang pertama, dengan adanya PowerPoint ini, kita dapat menunjukkan gambar atau pembentangan dalam satu tempat. Ini bermakna, pelawat tidak perlu pergi ke page lain untuk melihat gambar-gambar tersebut. Contoh gambar-gambar yang sesuai dimasukkan ke dalam slide adalah seperti gambar-gambar majlis yang dianjurkan, gambar-gambar PSS sekolah masing-masing dan sebagainya. Keistimewaan slide di dalam portal ini adalah gambar yang dimasukkan nampak lebih tersusun dan tidak mengambil ruang yang terlalu besar. Next. Okay, kita akan bergerak ke fokus utama kita, iaitu cara memasukkan PowerPoint ke dalam portal. Kita tak boleh memasukkan file PowerPoint yang telah di-save ke dalam portal macam tu je. Kita perlu tukarkan file PowerPoint kepada Google Slides. Untuk memastikan anda lebih jelas dengan apa yang diterangkan, saya akan tunjukkan cara tersebut. Yang pertama, PowerPoint yang telah disiapkan perlu di-save terlebih dahulu. Dan seterusnya, anda perlu pergi ke website Google Slides di dalam Google anda masing-masing. Next. Seterusnya, di skrin anda akan di section Start a New Presentation. Pilih blank. Dan di skrin anda cari file dan klik Import Slide. Next. Okey, sekarang anda akan nampak kotak import slide. Pilih upload di sebelah kanan dan masukkan file PowerPoint yang telah di-save awal tadi. Dan anda akan nampak slide-slide yang telah dibuat. Sekarang di bahagian atas kanan, pilih all. Next, cikgu. Seterusnya, delete page kosong yang pertama. Next. Dan sekali lagi, klik pada file. Tetapi kali ini, pilih publish to web. Next. Dan selepas itu anda akan nampak gambar ini di skrin masing-masing, copy link tersebut. Next. Okay, dan selesailah langkah terakhir, maka slide ini boleh dimasukkan ke dalam portal. Untuk penerangan yang lebih terperinci tentang Google Slide, saya akan serahkan kepada rakan saya Hadfina. Tetapi sebelum kita teruskan majlis dengan slot seterusnya, kita berehat sebentar untuk penerangan menunggu sijil oleh Cikgu Syariman. Sebelum saya serahkan majlis kepada Cikgu Syariman, saya ingin memohon maaf di atas segala kekurangan dan tersilap kata. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semua. Okay, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana tututan sijil. Kita mesti pastikan murid-murid ataupun guru-guru dah boleh
screenshot ataupun tulis dia punya URL tu. Okay, saya bagi masa 10 saat untuk screenshot. Untuk kehadiran ini, murid-murid boleh scan QR code ni dan mengisi Google Form. Dalam Google Form tu isi maklumat, nama, nombor IC, nama sekolah, negeri. Itu saja, mudah saja. Okey, ini untuk link kehadiran murid. Okey, ini pula adalah kehadiran untuk guru-guru yang melihat webinar ni. Okey. Jadi boleh scan ataupun screenshot. Saya bagi masa dalam masa 5 saat saja. Senang saja, scan QR code ni, isi Google Form, isi butiran-butiran yang diberi. Selepas itu, guru-guru dan murid-murid akan pergi ke pengurusan kehadiran. Apabila murid-murid dan mengisi form tu akan pergi ke portal pengurusan sijil. Di situ jika murid-murid mengisi dengan betul, maka akan terpapar nama di situ. Okey, untuk maklumat yang di portal tu, dia akan dikemaskini selepas 15 minit selepas pengisian Google Form. Saya ulang lagi sekali. Apabila murid mengisi Google Form tu, dia akan kemaskini selepas 15 minit. Okey, jika tak keluar selepas 5 minit, bermakna ada masalah, jadi boleh isi kembali. Okey, itu portal tadi, boleh screenshot, boleh masuk. Dan boleh melihat balik nama murid ataupun guru, just type dekat sini nama dengan bin sekali lah, dengan binti sekali. Pastikan nama penuh dengan huruf besar. Contohnya nama saya Muhammad Syariman bin Jani, tulis nama penuh Muhammad Syariman bin Jani, nama penuh. Maka dia akan terpapar, maka kamu akan dapat sijil tersebut. Okey, boleh faham macam mana nak dapatkan sijil. Kalau nama tak ada dalam tu, minta maaf lah, saya tak boleh tolong nak bagi sijil penyertaan. Okey, mudah saja Okey, untuk sijil penyertaan ni kami akan menggunakan sistem ISA. Okey, just cikgu-cikgu boleh lihat berikut ialah tutorial untuk mendapatkan sijil. Pergi ke website ISA ni. Lepas tu pergi ke download sijil, masukkan nombor kad pengenalan. Sebab tu saya tadi bercakap saya memerlukan nombor kad pengenalan dan kod download. Okey, kod download ni akan diberi. Okey, diberi selepas proses semua penyertaan. Saya sorting semua nama, kalau ada duplikat kan. Lepas tu baru saya akan bagi kod sijil. Okey. Saya akan tunjukkan lagi sekali. Pertama pergi sistem insert, lepas tu nampak tak download sijil ni. Okey. Download sijil ni, tekan. Lepas tu akan pergi satu paparan lain. Okey. Just type nombor kad pengenalan saja. Okey. Type nombor kad pengenalan. Lepas tu kod download. Okey, kod download. Lepas tu baru tekan download. Lepas tu dah boleh download sijil. Kod download akan diberi selepas proses pengurusan data. Tengoklah macam ke Pak Hari ke. Okey, jika berminat dengan sijil bercetak, ini atau WhatsApp Cikgu Syarida 0137242427 ataupun Cikgu Hidayat 0193448559. Okey. Percuma dengan bookmark poster size A4 untuk PSS dan kos pos sendiri. Okey. Tu boleh menghubungi Cikgu Syah Reda. Okey. Itu saja untuk tutupan sijil. Sekian. Diharap semua faham dengan penerangan itu tadi dan hanya GPM yang boleh mengurus urusan penubusan sijil ini. Seterusnya, slot kelima adalah bersama PPS Nurul Haq Fina binti Mustafa Kamal untuk perkongsiannya tentang Google Slides.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya PPS Hafina dan hari ini saya akan berkongsi tentang cara untuk buat flip dan cara masukkan flip ke dalam portal. Next. Baiklah, step pertama, anda perlu klik pada transition yang saya telah kotakkan. Kemudian pilih transition mengikut kesesuaian dan citarasa anda. Next. Kemudian klik pada apply to all slides jika anda inginkan transition yang sama pada setiap slide. Next. Step kedua adalah klik pada butang share. Kemudian gambar itu akan terpapar pada skrin anda. Anda perlu tekan copy link dan tekan done. Tapi pada kebiasaannya, bila anda copy link daripada gambar yang pertama tu, dia tak keluar pada portal. Jadi anda perlu copy link pada gambar yang kedua. Macam yang gambar kedua tu. Next. Kemudian pergi ke laman portal. Kemudian klik edit. Next. Kemudian pergi ke bahagian tapak yang anda inginkan. Klik tanda arrow tu yang saya telah kotakkan. Next. Anda perlu membuat kotak dengan drag mengikut saiz yang anda inginkan. Next. Kemudian anda perlu paste link yang kita telah copy tadi di bahagian sebelah kanan. Next. Kemudian tekan arrow untuk hasilnya. Next. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada PPS Hafina yang manis itu tadi. Seterusnya, perkongsian ke-6 daripada kami adalah bersama PPS Nur Alia Farhana binti Hazhari dengan ilmu memasukkan info dari Facebook, YouTube, gambar dan lain-lain. Assalamualaikum dan hai semua, saya PPS Alia. Tugas saya adalah untuk menunjukkan cara pemindahan info ke dalam portal. Jadi hari ini saya akan menunjukkan pada anda semua cara pemindahan info dan gambar ke dalam portal serta cara memasukkan link yang anda mahu ke dalam gambar tersebut. Pertama sekali, saya akan menunjukkan cara untuk memindahkan info. Sebelum memindahkan info, semestinya anda perlu mencari dulu info-info yang berkaitan dengan tajuk anda. Sebagai contoh, saya memindahkan info pada bahagian semasa, iaitu berkaitan dengan aktiviti yang diadakan oleh PSS. Selepas itu, anda boleh ikut langkah-langkah yang tertera. Pertama sekali, tekan edit pada bahagian atas. Kemudian, tekan pada mana-mana bahagian yang anda ingin letakkan info tersebut. Langkah kedua, letakkan info-info tersebut. Seterusnya, saya ingin menunjukkan cara memindahkan gambar ke dalam portal. Langkah pertama, seperti biasa, anda perlu klik edit dahulu. Langkah kedua, klik pada image dan klik upload from computer. Pastikan anda telah simpan gambar yang anda ingin masukkan terlebih dahulu ke dalam komputer. Terakhir sekali, jika anda ingin masukkan link pada gambar, anda boleh ikut langkah ini. Pertama sekali, klik pada gambar yang anda telah masukkan. Kemudian secara tidak langsung akan keluar bahagian belah kanan, iaitu Image Properties. Di situ terdapat tempat untuk anda copy dan paste link, iaitu pada bahagian Image Link URL. Dan anda boleh pastekan link di situ. Sekian, itu sahaja dari saya. Saya harap anda semua dapat memanfaatkan cara-cara yang saya tunjukkan pada portal sekolah masing-masing. Maaf jika ada salah silap dan sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada PPS Nur Alia yang lembut orangnya tadi. Seterusnya, kita akan teruskan dengan penerangan tentang pertandingan literasi maklumat melalui portal PSS SMK Seri Pilihan Perdana. Pertandingan yang terbuka kepada semua ini memerlukan anda menerokai portal PSS kami. Hanya isi jawapan melalui Google Form yang dipaparkan. Terokailah portal PSS kami dan jawab serta-merta. Penyertaan akan diterima sehingga jam 10 malam ini sahaja. Hadiah kami akan post dan 20 hadiah ditaja oleh Book Hub dan di Sawah Printing. Semoga berjaya.
Kesemua 6 slot tadi adalah perkongsian tentang pengurusan portal. Sekarang, giliran 2 senior PPS kami yang mewakili 8 orang tim nilam dan rekod buku akan berkongsi bagaimana mengurus merekod bacaan buku di portal. Sebelum itu, mari kita lihat video yang disediakan oleh tim rekod buku bacaan di portal. Untuk meneruskan majlis, saya persilakan PPS Nur Syasha binti Abdul Wahab yang akan menerangkan bagaimana untuk mengisi dan mengubah borang Google Form merekod buku. Baiklah, terima kasih kepada pengerusi majlis Aiman Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syasha binti Abdul Wahab. Saya merupakan PPS dalam Pusat Sumber SMK Sri Pulau Perdana. Pada hari yang indah ni saya akan berkongsikan sedikit maklumat, maksud saya ilmu, cara untuk mengisi maklumat bacaan nilam. Next, cikgu. Langkah yang pertama adalah kita perlu buka kepada laman portal. Sebagai contoh di skrin ini adalah laman portal Pusat Sumber Sekolah kami. So apa yang perlu guru-guru dan rakan-rakan sekalian buat adalah klik pada butang nilam untuk mendapatkan ID nilam. Next, cikgu. Akan keluar paparan di sini nama, keterangan tekatan. Dalam bahagian nama ni macam mana kita nak cari nama kita dan juga ID kita. So kita just tekan klik butang daripada tekatan kita dan nama kelas dan dia akan automatically keluar nama senarai nama kat sini. Kita boleh tengok kat sini sebagai contoh nama saya kat bawah tu Nur Syasha binti Abdul Wahab dilabelkan PPS. Dalam PSS kami ni kami buat label. Kalau PPS kami letak PPS belakang. Kalau pelajar biasa kami hanya letak nama. Kalau guru pun kami dah asingkan. Kalau orang luar pun kami dah asingkan juga. Next, cikgu. Okay, setelah kita dah dapat tahu kita punya ID nilam, apa yang perlu buat? Langkah yang ketiga, kembali semula ke laman utama yang seperti Rajah ni, klik pada butang daftar bacaan anda di sini. Okay, next, cikgu. Okay, apa yang boleh dilihat adalah keluar kat sini ialah Google Form. So apa yang perlu kita buat adalah kita perlu isi semua data, maklumat kita, buku kita, bacaan kita. Saya nak ingatkan kalau boleh ID nilam tu isi tepat, jangan salah. Kalau terdapat satu kesilapan, data memang tak akan dapat dibaca. Okay, sudah buat semua tu, submit. Okay, next, cikgu. Okay, selepas dah submit tu, macam mana kita nak tahu kita punya jumlah bacaan kan? Okay, kita buat macam seperti langkah yang pertama, kembali ke laman utama, tekan ke butang klik nilam dan kita akan cari nama kita semula. Dan kita boleh tengok dekat paparan tu jumlah bacaan, dia akan keluar. Dia tak akan keluar automatically, dia mungkin mengambil sedikit masa untuk jumlah bacaan tu keluar. So, yang dekat dalam ni adalah merupakan contoh pelajar yang mempunyai jumlah bacaan yang sangat tertinggi. Kita boleh tengok di situ adalah 207 buah buku yang telah dibaca dan kita boleh tengok di situ PAJSK-nya adalah 3. Macam mana kita dapat PAJSK tinggi adalah base pada jumlah bacaan kita. Makin tinggi jumlah bacaan, PAJSK kita pun akan meningkat juga. Okay, next, cikgu. Okay.
sekolah kami telah mengadakan satu kempen membaca buku dan merekod buku bagi warga SMK SPP. Apa yang kami buat adalah dalam masa sebulan, minimal 5 buah buku perlu dibaca bagi setiap warga SMK SPP. Apa hadiah yang dapat kan? So kami sediakan hadiah adalah jam G-Shock untuk murid, jam Casio adalah untuk guru. So kita mendapat pengetua kita di situ, saya sudah, anda bila lagi? Okay, next cikgu. Okay, ini khas untuk pengurus Nilam. Macam saya salah seorang daripada pengurus Nilam. Macam mana kita nak pastikan data tu masuk ataupun tidak? Kita pergi ke laman utama dan tekan kepada help desk di bahagian penjuru kiri dan dia akan keluar Google Sheet di bahagian ini. So apa yang kita boleh nampak adalah di situ nama saya Nur Syahsyah binti Abdul Wahab telah direkod bacaannya 25 hari bulan. So kita pengurus boleh cek dekat sini. Okay, next cikgu. Okay, mesti ini berkemungkinan mungkin akan ada sedikit masalah di mana pelajar ataupun guru mengatakan saya dah isi maklumat tapi kenapa data saya still tak keluar. So sebagai pengurus Nilam, apa yang perlu kita buat, kita pergi ke bahagian Google Sheet tadi tapi klik ke bahagian ada 3 line di sebelah form Nilam tu. Saya dah bulatkan kat bahagian situ. Klik pada bahagian maklumat. Bahagian maklumat ni apa yang perlu kita buat? Sebagai contoh, ada nama pelajar yang masalah adalah Aiman Rozaman. Apa yang perlu kita buat adalah copy terlebih dahulu nama tu dulu, copy dulu, jangan hilangkan. So copy, kita delete namanya selepas dah copy tu and then paste balik. Sebab kadang kita kena buat macam tu sebab bila dah data terlalu banyak, ada berkemungkinan berselisih bila nak key in dalam semasa serentak. So itu antara penyelesaian yang kami mampu buat. Next cikgu. Okay, saya buat ringkas saja macam mana nak isi data Nilam. Sangat senang, tak sampai 5 minit pun. First, tahu Nilam kita dekat mana, ID Nilam kita, daftar bacaan kita, isi maklumat ke Google Form. Lepas tu tekan ada kat bahagian Nilam untuk buat semakan. Sangat-sangat senang. Okay, next cikgu. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. Maaf sekiranya saya ada salah silap. Terima kasih. Terima kasih kepada PPS Nur Syahsyah yang manis itu tadi. Jika tadi dimulakan doa oleh pengurusi PPS kami, penutup perkongsian petang ini akan dibentang oleh PPS Naomi Rifi, naib pengurusi PPS kami yang juga ketua kepada tim Nilam dan rekod buku portal. Beliau akan berkongsi untuk bagaimana mengurus data untuk rekod bacaan di portal. Dipersilakan. Baiklah, selamat sejahtera. Saya PPS Naomi dari SMK Seri Pelai Perdana dan hari ini saya akan kongsikan bagaimana nak masukkan data untuk Nilam. Next cikgu. Baik, bila dah masuk portal, kita akan berada di halaman utama. Jadi, klikkan Help Desk ataupun Admin. Next cikgu. Kemudian kita akan dibawa ke Google Sheets ini. Klikkan, lihat pada nombor 1 yang saya dah besarkan tu. Klik itu, kemudian lihat pada nombor 2. Akan terpapar senarai seperti ini dan klikkan maklumat yang saya dah bulatkan. Next cikgu. Okey, jadi nanti akan terpapar seperti ini. Ada ID murid, nama dan warna kuning ini ialah kategori murid dan untuk murid dan guru kita gunakan ID MOE. Jadi nanti isikan nama mereka, ID, kelas, tingkatan. Next cikgu. Okey. Jadi yang warna biru ni pula ini adalah untuk PIBG, guru dan juga staf sekolah. Jika ada ibu bapa nak buat juga Nilam tapi mereka tiada ID MOE, kita gunakan 4 digit terakhir nombor kad pengenalan mereka. Jadi macam mana nak isi? Lihat pada lajur pertama iaitu lajur A, isikan ID. Kemudian lajur kedua, isikan nama penuh. Lajur ketiga, isikan tingkatan atau tahun bagi murid.
PIBG ataupun KGS iaitu guru dan staff. Kemudian lajur keempat kita isikan kelas ataupun kategori guru, pentadbir, ibu bapa. Next cikgu. Okey, jadi ini adalah hasilnya bila kita pergi pada portal bahagian nilam. Nanti bila kita cari nama murid-murid ni ataupun ikut tingkatan, ikut kelas, nama mereka akan terpapar. Next cikgu. Okey, ini adalah contoh yang saya dah buat. Saya dah masukkan ID, dah masukkan nama, tingkatan dan juga tahun. Bila pergi pada portal nilam, bila saya cari nama dia dah ada. Maksudnya data dah pun masuk. Next cikgu. Okey, maaf jika ada kekurangan ataupun silap. Semoga perkongsian saya pada hari ini dapat membantu anda. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada PPS Naomi yang cute itu tadi. Kami akan terasa sangat kehilangan hikmat dan ketegasannya bermula bulan Julai ini nanti. Namun, legasi sini kami akan tetap diteruskan. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya. Semoga perkongsian ilmu ini tadi dapat diterima dan difahami oleh semua yang menyertai pada petang ini. Kami telah mencuba yang termampu dengan penyediaan slide, video dan teks pembentangan. Semuanya diurus oleh kami sendiri. Niat kami hanya berkongsi ilmu, jadi niat untuk mengajar. Siapalah kami untuk mengajar? Inilah keistimewaan PPS SMK SPP yang sentiasa diberi kepercayaan oleh GPM kesayangan kami. Saya mewakili semua kawan-kawan ingin meminta maaf jika ada kesalahan tutur bicara, tersentuh di lubuk hati lara, tidak sesuai dengan cara atau terasa dengan perkongsian kami semua. Jutaan terima kasih dirakamkan kepada barisan pentadbir, GPM kami Cikgu Syahrida, guru PSS kami, kepada Cikgu Syariman selaku juru teknikal dan Cikgu Suhaila dan Cikgu Nurul Izzah Wahidah yang membantu mengurus data peserta. Mereka semua adalah AJK PGPMM Negeri Johor. Terima kasih juga kepada penaja kami syarikat Book Hub dan Disau Printing, dan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang menyertai pada petang ini. Sehingga berjumpa lagi dan perkongsian akan datang. Percayalah, GPM kami akan ada sahaja idea di luar kotaknya. Stay safe, jaga SOP dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.